فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksud daripada firman Allah Ta'ala adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Shadaqallahul azim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan yang lepas kita sedang membaca berhubung dengan pelaksanaan keputusan mesyuarat yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah di kalangan puak-puak Quraisy yang merencanakan untuk melakukan kepelbagaian perkara dan keputusan secara konsensus dalam mesyuarat itu ialah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merancang dan telah melakukan kepungan di sekeliling rumah yang sedang didiami oleh Nabi. Terdapat juga Abu Bakar di sana dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan bagaimana perancangan ini disebut oleh Allah di dalam ayat 30 suratul Anfal: wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik jahiliyah Mekah itu merencanakan dalam keputusan mesyuarat mereka bagi menjalankan tipu daya ke atas kamu untuk menahanmu atau membunuh kamu atau mengeluarkan kamu daripada bumi Mekah, yakni buang daerah. Mereka merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah adalah perancangan yang paling terbaik. Itulah yang kita baca pada bulan yang lepas. Malam ni saya menyambung pada muka surat 235, tajuk yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan persiapan yang cukup lengkap oleh pihak Quraisy untuk melaksanakan rancangannya, namun mereka telah menemui kegagalan yang menjijikkan mereka. Di saat-saat yang genting inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimut al-hadrami yang berwarna hijau ini. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa yang buruk terhadapmu. Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tidur dengan menggunakan selimut tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menunjukkan kegagahan dan kehaibatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah
tatkala peristiwa ini berlaku, ada ulama menyatakan bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah belum pun menjejak usianya 20-an. Tapi memang daripada awal yang namanya Sayyidina Ali ini jenis benih berani mati. Seolah kalau cerita mati dia masuk. Dia memang jenis itu. Seorang yang sangat pemberani. Orangnya kurus sahaja. Kulitnya hitam. Sayyidina Ali ini. Kulitnya itu hitam-hitam. Berjalan dia, siku dia mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan kalau dia berjalan ke hadapan, badannya terhoyong-hayang. Itu Sayyidina Ali. Jadi kalau dia berjalan, siku dia terbuka macam ni. Atau dia berjalan ke depan, dia pergi macam tu. Tu Ali. Berani masuk lah. Tu jenis jalan macam tu memang sukat tu. Lintas dia memang kena. Lain dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar tu dia gempal. Dia gempal, dia rendah. Sehingga pernah terbongkar perkuburan Sayyidina Umar di Madinah. Kedudukan jasadnya kita tu teratur seperti ini. Rasulullah, kemudian Abu Bakar, seterusnya Sayyidina Umar. Itu susunan yang ada di makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di Madinah. Yang ni kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ke bawah sikit, kepala Abu Bakar selaras dengan bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke bawah sikit, kepala Sayyidina Umar separas dengan bahu Sayyidina Abu Bakar. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kedudukan makam tu begitu. Tu sebab bila kita yang lelaki lalu di hadapan makam Rasulullah, mula-mula bagi salam ke Rasulullah dulu, atau ke kanan ke Abu Bakar, atau kanan lagi ke Umar, kerana kedudukannya seperti ini. Itu kata Imam Ghazali. Bukan macam ni. Ada yang menyatakan Rasulullah tengah, Abu Bakar, Umar kanan dan kiri. Tidak. Dia berurutan seperti 3 jari ini. Jadi pernah terbongkar, terhakis makam Rasulullah tu kerana boleh jadilah angin bertiup segala apa. Lalu terkeluar satu ibu jari kaki daripada makam Rasulullah tu. Tengok besar begitu ibu jari, kukunya panjang. Lalu ulama-ulama yang ada pada zaman itu menyatakan, demi Allah, ambillah pasir, tutuplah kaki Sayyidina Umar itu. Terkeluar sudah jari. Kerana masa itu makam tu terhakis. Lepas itulah ada khalifah yang ambil keputusan dipasangkan pagar dia apa semua itulah. Kerana hakisan, kerana angin ni. Maka ditembok dan didindingkan makam itu. Jadi pernah terkeluar ibu jari kaki, terkeluar. Tak hancur jasad sahabat ni radhiyallahu anhum. Pun demikian ulama lalu aja tahu tu kata ibu jari kaki Sayyidina Umar. Tu kata Umar tu dikenali semenjak hidup sampai hari matinya. Dia tu tegak sasa. Dia dengan jari apa semua pendek-pendek Umar ni. Dia jenis tu badan dia. Kalau dia berjalan tu mengentak, dia tu gah. Kalau Ali tu dia berbuai badannya. Kerana dia kecil, dia melayang gitu aja. Khalid Ibn Walid lagi kecil badan dia. Bahkan antara gurauan disebut dalam sebuah kitab, bila sahabat penat di medan perang, mereka berehat baca Quran, berzikir, membahas hadis Nabi semua. Kalau mereka senak gurau, mereka buat sekal Khalid Ibn Walid di tengah. Nanti Khalid melompat, sahabat ni sambut. Berdiri atas tangan ni, sambil angkat-angkat macam tu, lambung macam tu, melayang sana ambil pula. Ringannya badan Khalid Ibn Walid. Sebab kalau di medan perang, Sayyidina Khalid ni dia lompat
Orang Melayu panggil silat terbang lah. Tapi tak ada, saya tak jumpa riwayat sahabat silat ni. Tapi makna begitu ringannya badan dia pergi. Dia kalau meletak atas bahu ke bahu, Khalid andal. Makanya Khalid dengan Umar, dua orang yang khususnya Khalid, kalau di medan perang berjuang, dia menunggang kuda, mendiri tegak berdiri di atas kuda tu. Dia tak duduk naik kuda Khalid. Asal lambat nak menebas tu. Itu. Jadi sahabat-sahabat ni dia gagah. Sebab itu jangan menghina sahabat, jadi rosak akidah. Ali ni beraninya luar biasa. Dan Nabi SAW memilih dia. Memang sedari awal dalam perancangannya Ali dipilih. Karena dia tahap makamnya masih itu syabab, sebagai pemuda. Dan Ali bersedia aja. Dan Rasul memberi pembekal semangat, iaitulah kain reda dari Hadral Maut, di mana Nabi SAW tidak pernah seumur hidup ke negeri Yaman. Nabi tak pernah. Nabi tak pernah jejak kaki pun ke Yaman. Al-awwal yang mula sampai ke Yaman ialah Mu'az bin Jabal. Itu yang diutus sebagai duta Islam yang pertama ke negeri Yaman. Tapi bagaimana lorong, bagaimana kedudukan tanah lembah, di mana kawasan orang ramai, kampung mana tapak elok di mana masjid, Nabi boleh hurai daripada Madinah. Sambil diri tengok macam tu, Nabi hurai satu-satu. Sehingga boleh buat mapping lah peta Yaman tu. Nabi duduk diri di Madinah. Dia haram sekali pun tak pernah ke Yaman. Ada orang Yaman yang seperti Huzaifah radhiyallahu an, dan orang-orang daripada Yaman yang lain, bila mereka masuk Islam, sahabat ni, mereka memberikan hadiah dia kepada Nabi SAW. Di antaranya kain reda ini berwarna hijau, dan Nabi pakai itu buat selimut, buat sejadah, lapik duduk. Ya, kain itu besar. Kain tu Nabi bekalkan, pesan pada Ali, entah tidur sini je wahai Ali. Terus ada mikir apa dah ni, selimut badan entah. Ana dengan Rasulullah dan ana dengan Abu Bakar ni ana tahu atau buat kerja ana, gitulah. Entah duduk diam, zikir, jalan. Mereka pun